Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ini adalah pada malam ini cikgu nak berkongsi mengenai kemahiran belajar untuk murid-murid cikgu. Okey, sebelum itu cikgu nak kenalkan kepada kamu diri cikgu dulu. Okey, cikgu ialah Cikgu Faridah binti Osman, kaunselor Sekolah Agama Menengah Sungai Merak Luar. Pada murid-murid yang lama, semua dah kenal cikgu. Tapi murid yang tingkatan 1 ni masih tak kenal cikgu. Jadi inilah cikgu. Ting! Okey, menuntut ilmu adalah salah satu jihad ya. Tuntutlah ilmu selagi kita mampu. Ingat tu ya anak-anak. Falsafah ini daripada cikgu sekolah rendah lagi sampailah ke tua. Inilah falsafah yang selalu kita dengar. Okey, sebelum itu cikgu nak bagi tahu 5 adab belajar secara online. Okey, kita tahu di zaman COVID ni kita memang menggunakan media online untuk belajar. Jadi cikgu nak ingatkan kepada kamu dan cikgu harap pesanan cikgu ini korang amalkan. Okey, pertama, bila anak-anak semua kena bersedia awal. Bila kata ada kelas cikgu Google Classroom nak mula kan. Jadi sedia awal-awal. Pertama-pertamanya dah buka laptop tu, tutup mikrofon semasa guru sedang mengajar. Ya, tutup mikrofon. Dan kemudian buka kamera video semasa guru sedang mengajar supaya guru yang dapat memerhatikan reaksi murid pada penyampaiannya. Kamu manalah tahu bila cikgu mengajar, kamu startkan Google Classroom tu, kamu pergi makan kat kantin, kamu pergi makan kat dapur kamu. Jadi bila kamu open, kamu buka video tu, cikgu nampak kamu dan cikgu boleh ingatkan kamu dari masa ke semasa. Ketiga, dilarang berchatting sesama murid semasa murid memberi fokus semasa PDPC. Ya, kan dia ada ruangan chit-chat kat situ kan, chatting. Jadi bila cikgu mengajar, cikgu kamu naklah fokus. Jangan chat-chat jangan. Nanti cikgu akan beri masa kepada kamu. Ada soalan, masa tu baru kamu tanya. Kalau masa cikgu beri pengajaran tu, dengar dulu. Okey, yang 4, jika guru bertanya, buka mikrofon dan jawab soalan. Bila dah jawab, tutup balik mikrofon tu. Ingat ya. Yang kelima, murid dilarang melakukan kerja lain semasa PDPC berlangsung. Kerana bila kamu katalah masa cikgu tengah mengajar, ya kamu kat rumah, cikgu mengajar Google Meet. Kamu pula masa cikgu mengajar tu kamu baca buku cerita, kamu makan. Ini semua tak fokus. Bila tak fokus, apa yang cikgu kamu ajar tu kamu tak lekat dalam otak kamu. Ingat ya, itu 5 adab belajar secara online. Satu lagi cikgu nak ingatkan. Bila kita letak gambar di dalam kita punya, apa dipanggil tu ya, yang bila kita Google Meet kan nampak gambar tu, ikon kita tu kan. Cikgu harap kamu letaklah gambar kat ikon kamu tu, muka kamu yang sebenarnya muka kamu. Sebab cikgu ni, kita tak bersemuka kat kelas kan. Jadi cikgu nak tengok kamu tu rupanya mana, orangnya macam mana. Bila kamu letak gambar kartun, gambar orang lain, gambar artis-artis pujaan kamu, artis Korea, jadi cikgu tak kenal kamu. Ya, jadi dalam norma baru ni, ikon itu kamu letak muka kamu yang sebenarnya. Jadi cikgu kenal, cikgu mata pelajaran kamu kenal, oh ini anak muridnya. Faham ya? Jangan letak lagi gambar kartun-kartun tu. Artis-artis Korea tu, buangkan. Gantikan gambar kamu sebenar. Ya, ingat ya perkhidmatan cikgu tu. Okey, seterusnya. Hari ini cikgu nak kongsikan kepada kamu kepentingan kemahiran belajar. Okey? Kita ni belajar, tapi sebenarnya kita ada kemahiran. Apa kemahiran? Bukan kita ni belajar, membabi buta je belajar. Kata orang, dah study. Tapi kenapa kita study tapi kita tak dapat capai kepahaman? Kenapa? Kerana kita tiada menggunakan kemahiran belajar. Okey, pertama, bila kita nak belajar, kita kena ada disiplin. Okey, pertama kita kena pupuk disiplin diri sebagai seorang pelajar. Okey. Yang kedua, kita kena membina budaya belajar yang betul dan berkesan. Contohnya macam tadilah yang cikgu cakap tadi. Kita belajar melalui Google Meet, kita ada peraturan dia macam mana. Patuh peraturan tu. Yang ketiga, pengurusan masa yang berkesan. Pengurusan masa ni memang sangat perlu.
Ya, janganlah kata kelas start 8.30. Jadi kamu pukul 8.30 baru bangun tidur. Macam mana kamu nak attend kelas tu? Okey? Yang keempat, meningkatkan pencapaian individu. Okey? Jadi kita kena tingkatkan pencapaian kita ya. Seterusnya, apakah rintangan semasa belajar? Cikgu tahu semua orang dalam dunia ni, semua pelajar, kita memang nak belajar dan dapatkan kejayaan yang sebenarnya kan. Tapi mesti ada rintangan. So apakah rintangan semasa kita belajar? Okey? Rintangan yang sering dihadapi. Okey? Pertama, rintangan yang selalu pelajar hadapi ialah pelajar mudah hilang fokus. Ya, ndak-ndaknya lagi belajar melalui Meet ni. Cikgunya ajar, bila kamu tak fokus, kamu ingat benda lain, kamu pergi ke dapur minum makan, kamu tak fokus, jadi apa yang cikgu ajar pada masa tu memang kamu tak dapat kuasai. Sebab itu bila kita belajar, kita kena fokus. Bila kita fokus apa yang cikgu ajar, insya-Allah kita akan ingat apa yang cikgu tu ajar. Kedua, tiada disiplin. Ya, memang apa-apa pun dalam dunia ni yang kalau kita nak buat sesuatu, kita kena ada disiplin. Samalah seperti belajar. Bila kita berdisiplin, kita akan dapat menjalankan sesuatu tu dengan baik. Tanpa disiplin, kita tak boleh capai apa-apa pun. Samalah dengan belajar. Yang ketiganya ialah tiada matlamat. Maksudnya macam Google Meet ni lah, belajar melalui Meet ni kan. Kamu tak ada matlamat. Kamu tahu, oh tak pergi sekolah. Jadi cikgu kata buat Google Meet. Kamu pun buka laptop dan duduk. Tapi dalam hati kamu tak ada matlamat. Orang kata buka Google Meet, kamu buka Google Meet. So dengar je begitu. Sebenarnya kamu kena tanam dalam diri kamu attend diri kamu pada hari itu untuk apa? Untuk belajar sains. Supaya tajuk itu kamu dapat pada hari itu. Untuk aku dapat menguasai sains pada hari itu. Itu contoh Jadi maknanya kena ada matlamat. Sesuatu yang kita buat mesti ada matlamat. Bukan kata orang kata meet, kita pun meet. Tapi tak tahu apa pun. Faham ya anak-anak semua? Justeru itu untuk terus berpotensi tinggi dalam akademik, inilah yang perlu kita kuasai. Ya, maknanya untuk kita terus bersemangat dalam belajar, kita ada 5 ke 4 tu? Ada 4. STAR, ya, cikgu bagi nama STAR. S-T-A-R. Apa dia? Okey. STAR yang pertama. Ingat ya, STAR yang pertama, semangat. Kita kena bersemangat. Okey? Semangatlah. Maksudnya, ya Allah, untuk tahun 2021 ni, walaupun belajar dalam norma baru ni, belajar tak jumpa cikgu, hanya tengok melalui Meet saja, tapi semangat belajar kita kena ada. Bangun pagi, siapkan diri untuk belajar. Semangat ya. Kedua, tindakan. Jangan semangat aja. Malam-malam dah semangat dah, kata pagi esok nak Meet pukul 8.30, tapi tak ada tindakan. Maknanya pukul 10 bangun tidur. Kelas pukul 8.30. Maksudnya tindakan tak ada. Jadi tak boleh tindakan. Tindakan itu kena susul dengan semangat. Semangat tadi kena ada tindakan. Lepas tu adab. Ya, seperti cikgu cakap tadi, adab. Adab tadi yang cikgu tekankan yang pertama tadi tu. Adab semasa belajar melalui Meet tadi macam mana? Kan cikgu terangkan tadi kan, slide tadi pun ada ya. Tadi rujukan. Rujukan ni bermakna kita boleh merujuk kepada cikgu atau kawan-kawan kita untuk kita kongsi apa sahaja permasalahan dalam pembelajaran kita. Itu yang cikgu sebutkan STAR. Semangat, tindakan, adab, rujukan. Sebelum terima kasih, cikgu nak bercerita juga dengan kamu ya. Okey. Dengar ya anak-anak semua. Kejayaan bukan kebetulan. Ya, bukan kebetulan. Maksud cikgu ialah, alah orang tu pandai. Kebetulan itu sebab dia pandai Allah jadikan. Bukan ya. Kejayaan bukan kebetulan. Kejayaan itu ialah kerja keras, kegigihan, pengorbanan. Ingat ya, kerja keras. Kita kena kerja keras untuk jadi pandai. Gigih untuk berusaha mencapai kejayaan. Pengorbanan, kena bangun pagi, kena duduk nak ikut pembelajaran tu. Pembelajaran dan yang paling penting, mencintai apa yang kita lakukan. Maknanya kita cinta, kita suka nak belajar. Kita ingat belajar ni dapat pahala.
Ingat, tanam dalam diri kita. Bukan kerana tak cinta kepada belajar. Ingat ya, ingat Nabi pun kata kita kena belajar sampai ke negeri China. Ingat kan? Nabi dah cakap, ikut sunnah Nabi tu. Matlamat kita biar jelas. Ya, matlamat kita ni belajar untuk apa? Macam anak-anak ni semua belajar untuk apa ni? Nak belajar tingkatan 1 untuk apa? Tingkatan 2 untuk apa? Tingkatan 3 untuk apa? Tingkatan 4 untuk apa? Tingkatan 5 SPM tu untuk apa? Ingat, mahkamah untuk apa? Pertamanya kita kena membahagiakan ibu bapa kita. Seronok kan bila mak dengar, ya Allah, anak aku berjaya. Seronok. Bila mak seronok, berkatnya hidup kamu kat dunia ni. Ya, kejayaan itu membahagiakan mak. Dapat pahala lagi mak berkat. Okey? Usaha biar bersungguh-sungguh. Ya, usahalah kamu sampai bersungguh-sungguh. Selebihnya itu kita serahlah kepada Allah. Allah yang menentukan. Kita rancang. Namun sebaik-baik perancangan adalah daripadanya. Allah yang mengaturkan semua. Ya, ingat. Kita dah usaha, itu semua kerja Allah. Allah yang akan tentukan kita. Kita kena ingat rezeki semua Allah yang tentukan. Okey, sebelum cikgu mengakhiri perbincangan cikgu pada hari ini, marilah kita sama-sama mengaminkan doa kita, doa cikgu pada hari untuk kamu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, bukakanlah untuk kami pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu keselamatan, pintu-pintu nikmat, pintu-pintu keberkatan, pintu-pintu kekuatan, pintu-pintu cinta sejati, pintu-pintu kasih sayang, pintu-pintu rezeki, pintu-pintu ilmu, pintu-pintu keampunan dan pintu-pintu syurga. Ya Allah yang Maha Pengasih, kurniakanlah permintaan kami ini. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Sekian dari cikgu, kaunselor anda, Cikgu Faridah Osman. Terima kasih.